Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Jadi, untuk video kali ini, cikgu akan mengajar cara untuk membuat animasi. Tanpa melengahkan masa lagi, jom! Baiklah, pertama sekali cikgu akan terangkan kaedah untuk kita menukar objek. Sprite yang sedia ada adalah sprite kucing. Jadi sekiranya kita tidak mahu menggunakan sprite tersebut, kita boleh right click pada sprite tersebut dan delete. Seterusnya untuk mengimport sprite baru, kita boleh klik dekat sini macam yang cikgu terang pada video sebelum ni. Choose sprite from library. Dekat sini cikgu nak gunakan sprite kelawar. Jadi di sini kita telah berjaya menukarkan objek. Baiklah, seterusnya kita akan membuat pergerakan untuk objek ataupun sprite tersebut. Jadi blok pertama yang kita akan gunakan ialah blok event. Pada blok event tersebut kita akan pilih when green flag click dan kita tarik ke sebelah. Tujuan kita gunakan when green flag click adalah untuk memberi arahan pada sprite. Sekiranya kita klik green flag, maka sprite akan melakukan arahan yang diberi. Kemudian kita terus ke block motion yang berwarna biru. Pada block motion tersebut kita akan pilih fungsi glide. Kita tarik ke sebelah, memandangkan kita ingin menggerakkan kelawar yang terbang. Kemudian kita akan setkan koordinat pergerakan tersebut pada paksi X dan Y. Macam mana kita nak tahu kedudukan paksi X dan Y itu, cikgu? Nak tentukan koordinat mudah sahaja. Cuma poinkan tetikus di screen stage dan baca koordinat yang berada di bawah. Di situ kita akan boleh nampak koordinat X dan Y pada bahagian ini. Jadi di sini cikgu gunakan koordinat X 215, manakala koordinat Y cikgu guna negatif 5. Bahagian second pada glide itu untuk apa, cikgu? Bahagian second ni adalah bertujuan untuk menentukan jumlah saat yang diperlukan untuk sprite tersebut sampai pada koordinat yang kita tentukan. Contohnya, sekarang sprite tu bergerak selama 1 saat untuk sampai pada koordinat X dan Y yang cikgu tetapkan. Kita tarik balik ke tempat asal, saya tukar saat tu menjadi 4 saat. Dan kita klik green flag supaya dia menerima arahan tersebut. Kita nampak bahawa kelawar itu bergerak lebih perlahan. Itu adalah fungsi saat pada bahagian glide tersebut. Baiklah, setelah kita membuat pergerakan glide bagi sprite kelawar, seterusnya kita akan memasukkan bunyi untuk sprite kelawar tersebut. Jadi langkah untuk memasukkan bunyi untuk sprite kelawar ni, pertama sekali kita perlu ke block event, kemudian kita tarik satu lagi fungsi green flag ke script area. Tujuan kita menggunakan green flag yang berasingan adalah supaya pergerakan glide dan bunyi boleh berlaku serentak. Dan kita terus ke block sound dan tarik fungsi play sound until done. Kita perlu pergi ke bahagian sound di sini pada mouse ni, boleh tengok pada mouse yang cikgu tunjukkan. Kemudian new sound kita choose from library. Dan di sini cikgu akan gunakan bunyi cricket. Pergi balik pada script area, kemudian pada button ni kita pilih cricket. Kita cuba mainkan. Baik, bunyi berjaya dihasilkan, tetapi hanya sekali saja. Jadi untuk menghasilkan bunyi yang berulang kali,
kita perlu pergi ke bahagian control. Kita ambil fungsi repeat. Di sini kita boleh ubah jumlah kali ulangan bunyi tersebut mengikut kesesuaian animasi kita. Tapi di sini cikgu letak 4. Dia akan mengulangi bunyi tersebut sebanyak 4 kali. Okey, kita tengok. Dia akan bunyi 4 kali. Tapi jarak antara bunyi tersebut terlalu laju. Untuk menjarakkan bunyi tersebut, kita perlu ambil fungsi wait dan letakkan di bawah fungsi sound ni. Okey, jadi cikgu nak dia jarak sebanyak 6.5 saat. Okey, kita jarakkan bunyi antara bunyi sebanyak setengah saat, 6.5 saat. Kita cuba lagi. Okey, jarakan bunyi tersebut lebih sesuai lah, lebih natural berbanding bunyi yang terlalu rapat. Okey, sini cikgu tukar lagi, cikgu tambah 5 saat supaya bunyi dan pergerakan tu lebih sesuai. Apa terjadi sekiranya kita tak gunakan green flag tapi kita cuma tarik fungsi sound ni terus letakkan di bawah glide? Apa akan terjadi? Yang terjadi ialah bunyi akan dihasilkan selepas fungsi glide ni selesai. Selepas dia sampai pada selepas sprite kelawar ni sampai pada koordinat X 215 dan Y -5, barulah bunyi sound akan keluar. Maka ia tak sesuai. Sebab tu kita perlu guna lagi satu lagi gain flag supaya bunyi tersebut boleh berlaku serentak semasa pergerakan sprite berlaku. Baiklah, seterusnya kita akan menggerakkan sayap kelawar tersebut untuk menjadikan ia lebih menarik. Kalau kelawar tersebut terbang macam ni saja, sebab kelawar akan terbang dengan mengepakkan sayap. Jadi kita perlu buat gerakan supaya kelawar ni boleh mengepakkan sayap. Di sini kita akan guna satu lagi green flag. Cikgu suka asingkan setiap fungsi blok tu supaya dia lebih jelas. Tertarik lagi satu green flag. Tujuannya adalah sama juga supaya bunyi, pergerakan sayap dan glide boleh berlaku serentak. Okey, cikgu ambil satu lagi green flag. Kemudian cikgu akan pergi bahagian looks ni. Kemudian cikgu akan ambil next costume. Next costume ni maksudnya sprite kelawar ni akan berubah ke kostum yang seterusnya. Okey, kalau nak tahu berapa banyak kostum kelawar tu ada, kita boleh tengok pada bahagian ni, kostum. Tengok. Di sini dia ada dua kostum. Maksudnya kelawar tu dia akan angkatkan sayap, yang kedua dia akan turunkan sayap. Dia akan berubah antara dua kostum ni. Kemudian sama juga bagi bahagian kontrol. Untuk kepakaran sayap kita guna fungsi forever. Maksudnya kalau tadi kita guna repeat, kita boleh set berapa kali ulangan yang perlu dilakukan. Tapi kalau kita guna fungsi forever, maka dia akan berulang selamanya sehingga kita klik button stop. Okey, dia akan berulang selamanya naik kostum. Kita cuba dulu, kita tengok perbezaannya. Okey. Okey, pergerakan berlaku dengan kita nampak kelawar tersebut bergerak dengan mengepakkan sayap, tetapi kepakan sayap tersebut terlalu laju. Jadi untuk memperlahankan kepakan sayap tersebut, kita perlu ambil fungsi wait, letak di bawah next costume tu, dan sama juga kita guna penjarakan penukaran kostum tu sebanyak 0.5 saat supaya kepakan sayap tu tak terlalu laju. Kita tengok contoh. Okey, nampak lebih sesuai. Okey, tak terlalu laju, tak terlalu perlahan. Okey, jadi sekarang ni kita telah berjaya membuat pergerakan kelawar dengan cara glide dan kepakan sayap serta menghasilkan bunyi. Okey, untuk animasi seterusnya kita akan belajar pada topik yang akan datang. Diharap pelajaran kali ini mudah difahami dan semua pelajar boleh melakukan animasi tersebut di rumah. Sekian, terima kasih.